Arsenal ni adalah ibarat kelab yang betul-betul pantang dicabar. Sebab selama 2-3 bulan lepas, Takehiro Tomiyasu adalah pemain yang dikaitkan dengan perpindahan ke Spurs. Tetapi apa yang menjadi adalah pada deadline day, Arsenal menjadi kelab yang sah membawa masuk Tomiyasu sebagai calon untuk menyelesaikan isu di posisi right back dan sekaligus juga melihat perpindahan Hector Bellerin ke Real Betis secara pinjaman. Dalam episod Mastats kali ini, kita nak lihat kualiti-kualiti utama yang dimiliki oleh Tomiyasu sebagai seorang pemain dan pada masa yang sama cuba mengenal pasti apa antara sebab-sebab spesifik mengapa Mikel Arteta mahukan Tomiyasu dalam sistem dan pasukannya. Cara pendekar, tapi jiwa masih berlegar. Ibarat seorang saudagar yang mengejar sejarah silamnya telah pun dibubar. Sepanjang 2-3 tahun lepas di Arsenal di bawah Mikel Arteta, posisi right back itu seringkali menjadi antara tanda tanya yang paling penting kerana Arteta jelas tidak begitu berpuas hati dengan apa yang ditawarkan oleh Hector Bellerin dari sudut pandangan teknikal dan taktikal di atas padang. Itu juga antara sebab yang melihat Arteta banyak mencuba pemain-pemain lain dalam posisi tersebut. Maitland-Niles kadang-kadang diberi peluang untuk beraksi sebagai right back. Kadang-kadang Callum Chambers diturunkan di posisi tersebut. Dulu ada Cedric. Tetapi kesemuanya tidak menepati apa yang dimahukan oleh Arteta di atas padang. Ini yang menarik. Kerana apa yang dimahukan oleh Arteta di atas padang adalah bukan suatu version Kieran Tierney di bahagian kanan. Kieran Tierney kita tahu kebolehannya melakukan larian-larian overlap, melakukan crossing-crossing yang cantik, melakukan penciptaan peluang yang begitu bagus untuk Arsenal. Tetapi itu bukanlah profil pemain yang dimahukan untuk posisi right back. Apa yang Mikel Arteta mahukan khas untuk posisi right back adalah seorang individu yang mempunyai flexibility untuk beraksi sebagai fullback dan pada masa yang sama mempunyai keselesaan untuk turun beraksi sebagai centre back dalam proses transisi ataupun build up play di atas padang. Dan ini antara kriteria-kriteria penting yang diambil kira oleh Arsenal yang juga melihat mereka akhirnya memilih Tomiyasu. Mengapa Tomiyasu? Sebelum kita mendalami kebolehan yang dimiliki oleh Tomiyasu, kita perlu terlebih dahulu mengenal pasti karakteristik Tomiyasu sebagai seorang pemain. Di Bologna, Tomiyasu adalah seorang individu yang digunakan left back, left-sided centre back ataupun right-sided centre back. Kalau kita lihat heat map Tomiyasu di Bologna untuk musim 2020-2021, kita boleh nampak beberapa perkara yang penting di sini. Satu adalah dia mempunyai kebolehan untuk beraksi di dua-dua flank. Dan pada masa yang sama, kalau korang nampak dia punya heat map itu bukan saja tertumpu di bahagian sayap saja, dia banyak masuk ke bahagian dalam dan occupy half spaces. Half space ini adalah ruang yang begitu penting terutamanya dalam modern football di mana manager-manager pada zaman sekarang semakin kerap mencari pemain-pemain yang boleh menjadi master of the half spaces. Salah seorang calon untuk menjadi master of the half spaces adalah Joao Cancelo di Manchester City yang seringkali bergerak ke bahagian dalam untuk occupy half spaces tetapi berganding bersama bahagian midfield. Bintang Thailand Thirathon Bhuntmatten juga di Yokohama F Marinos memainkan peranan yang sama, masuk ke dalam half spaces tetapi berganding dengan bahagian midfield. Tomiyasu pula sebagai seorang pemain di Bologna seringkali masuk ke dalam half space tetapi dia berganding dengan bahagian defensif. Jadi Bologna di atas kertas menggunakan formasi 4 pemain pertahanan di belakang tetapi dalam situasi melakukan build up play mereka akan bertukar menjadi 3 players at the back termasuk Tomiyasu yang akan turun menjadi right-sided centre back. Dan kebolehan ini untuk beraksi dalam dua posisi berbeza memberi keseimbangan dan flexibility dan variasi kepada Bologna dalam proses melakukan serangan dan mencipta serangan dari posisi yang bawah. Dan itu juga apa yang dimahukan oleh Mikel Arteta di atas padang untuk Arsenal. Jadi sekarang kita nak lihat kualiti-kualiti utama yang dimiliki oleh Tomiyasu. Kita tahu dia mempunyai keupayaan untuk beraksi dalam dua posisi yang berbeza dan untuk seorang pemain beraksi dalam kedua-dua posisi ini terutamanya dalam satu perlawanan saja, transisi dari dua-dua posisi banyak kali dalam satu game, kebolehan itu perlulah
melihat pemain tersebut memiliki karakteristik dan kriteria-kriteria tertentu. Kita lihat dulu kualiti yang dimiliki oleh Tomiyasu dari sudut pandangan centre back untuk peranan centre back tersebut. Kalau kita lihat Smarter Scout ratings yang diberikan kepada Tomiyasu untuk beberapa kriteria yang berbeza ini, yang paling ketara boleh kita nampak aerial duels, rating yang diberikan adalah 98. Dia antara pemain paling efektif di udara di Bologna. Untuk recovery pula 48 rating yang diberikan, untuk link up play 39, tetapi yang paling penting di sini yang saya nak tekankan adalah dribbling dan juga pass towards goals. Dribbling adalah 99. Ini bermakna Tomiyasu apabila dia beraksi sebagai seorang centre back, dia boleh menggerakkan bola di bahagian half space tanpa dicabari oleh pemain pasukan lawan, dan dia cukup selesa dengan kawalan bola tersebut untuk melakukan progressive carries ke bahagian depan dalam membantu build up play. Pass towards goal juga bermakna kebolehan yang dimiliki oleh Tomiyasu adalah melakukan hantaran-hantaran jauh yang korang selalu nampak Victor Lindelof suka buat tu kan, yang hantaran-hantaran di bahagian half space untuk mencari pemain di final tersebut. Tomiyasu mempunyai kebolehan untuk melakukan hantaran-hantaran tersebut. Kita lihat pula kualiti yang dimiliki oleh Tomiyasu dari sudut pandangan right back. Sama, di posisi right back, rating yang diberikan untuk aerial duels masih sama. Jadi untuk kedua-dua posisi, perebutan bola di udara, Tomiyasu cukup dominan. Tetapi di sini, yang lebih menarik yang saya nak tekankan adalah link up play. 63 rating yang diberikan, which is quite tinggi untuk seorang right back, kerana ini menunjukkan kebolehan Tomiyasu apabila beraksi di posisi right back untuk melakukan gandengan-gandengan bersama pemain di hadapannya, iaitu right winger, ataupun pemain yang berada di tepinya, iaitu right-sided central midfielder, defensive midfielder ataupun attacking midfielder. Dan link up play ini menunjukkan dua benda. Satu, keselesaannya dengan bola di kaki, tetapi yang lagi satu adalah kebijaksanaan posisi yang dimiliki oleh Tomiyasu, salah satu aset yang melihat dia menjadi pemain yang diikuti dengan rapat oleh kelab-kelab gergasi di Eropah. Kedua-dua kriteria ini kita boleh lihat dari sudut pandangan statistik kasar dulu. Kita mula dengan kriteria passing dan progressing abilities. Dalam kriteria passing dan progressive abilities, kita boleh nampak untuk beberapa aspek tertentu dia mempunyai ranking yang begitu tinggi dalam skuad Bologna. Musim lepas bersama Bologna untuk passes completed, dialah pemain kedua paling banyak dalam skuad tersebut untuk melengkapkan hantaran. Dia juga pemain kedua paling banyak dalam skuad Bologna tersebut untuk melakukan hantaran ke bahagian final third. Dan yang lebih menarik adalah untuk tiga kriteria seterusnya, progressive passes, carries dan juga carries into final third. Kesemua kriteria ini memerlukan ketenangan dengan bola dan kebolehan melakukan hantaran-hantaran dengan akurasi yang baik. Dan untuk kesemua kriteria ini, ranking dalam skuad Bologna adalah kedua, ketiga dan keempat. Cukup luar biasa. Jadi from the point of view of passing and ball progressing abilities, jelas di atas kertas bahawa Tomiyasu sudah tentu luar biasa. Untuk kriteria defensif pula, di sini yang kita nak tunjukkan, biarpun Tomiyasu seorang pemain yang sering kali dipuji di Itali untuk aspek build up play, untuk aspek hantaran, tetapi itu tidak bermakna Tomiyasu bukan seorang individu yang boleh melakukan tugas defensif. On paper, he's a defender. So sebagai seorang defender, sudah tentu dia perlu melakukan tugas defensif dan itu yang boleh dilakukannya dengan efektif. Aerial duels won. Perebutan bola di udara, Tomiyasu berada kedudukan pertama di Bologna. Dan sebenarnya di Serie A juga, Tomiyasu berada di kedudukan ke-7 untuk jumlah perebutan bola yang dimenangi di udara. Untuk tackles won, kedudukan ke-4 dalam skuad Bologna musim lepas. Untuk interceptions dan clearance, dia berada di ranking kedua untuk kedua-dua kriteria tersebut. Manakala untuk ball recoveries, 278 berada di ranking ketiga dalam skuad Bologna. Tetapi kesemua ini tidak memberi gambaran jelas kebolehan yang dimiliki oleh Tomiyasu secara keseluruhan. Kerana Tomiyasu, majoriti kualitinya boleh kita measure, boleh kita ukur menggunakan data, nombor dan statistik. Tetapi apa yang juga menarik perhatian orang ramai tentang Tomiyasu adalah kebijaksanaan dan positional intelligence. Positional intelligence dan kebijaksanaan adalah kadang-kadang perkara yang tidak boleh kita ukur menggunakan data dan stats. Tetapi apa yang boleh kita buat adalah kita lihat most touches by zones. Jumlah sentuhan yang dilakukan oleh pemain-pemain Bologna apabila kita bahagikan padang itu kepada 3 zon berbeza, dan di sini kita boleh nampak di bahagian defensive third musim lepas, Tomiyasu adalah pemain ketiga paling banyak yang menyentuh bola di bahagian defensive third, tetapi pada masa yang sama di middle third dia adalah pemain yang paling banyak
menyentuh bola. Jadi flexibility untuk melakukan pergerakan di bahagian defensive third dan juga di bahagian middle third ini yang melihat dia menjadi antara aset paling penting untuk Bologna musim lepas. Dan mungkin ini juga yang dimahukan oleh Mikel Arteta dalam skuad Arsenal sebenarnya, kerana Arsenal pada ketika ini mempunyai sebuah centre back yang baru dalam Ben White yang mungkin tidak mempunyai keupayaan di udara, dan Tomiyasu boleh cover aspek tersebut dengan kebolehannya di udara. Dan pada masa yang sama, sekiranya Tomiyasu boleh memainkan peranan yang sama di Arsenal, di mana ada transisi dari posisi right back ke right sided centre back dalam proses melakukan build up, ini akan memberi ruang kepada individu-individu seperti Kieran Tierney untuk bantu dia maximize potential di bahagian final third, kerana itu adalah aset terbesar Tierney di bahagian final third. Dan kalau di sana dia paling bahaya, mengapa kita nak expect dia turun ke bawah dengan lebih kerap? Jadi Tomiyasu boleh melakukan tugas-tugas defensif, manakala Tierney boleh push lebih tinggi ke atas untuk membantu Arsenal dari sudut pandangan serangan. Sudah tentu Tomiyasu mungkin akan memerlukan tempoh transisi. Tetapi secara peribadi, saya cukup menyukai pemain ini dan saya juga yakin yang dia mempunyai keupayaan untuk menyesuaikan diri di Premier League. Persoalannya, apakah Mikel Arteta akan berjaya meletakkan Tomiyasu dalam sistem yang tepat untuk membawa keluar potensi penuhnya sebagai seorang pemain? Pada pandangan korang setuju tak dengan keputusan Arsenal untuk membeli Tomiyasu? Kalau tak, siapa yang korang rasa Arsenal sepatutnya beli untuk position right back tersebut?